warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so now kita nak jawab soalan 1. Okay, untuk soalan 1 ni dia tanya untuk find the following limit. Dengar suara saya? Ya. Okay. For following limit, here kita nak cari limit kan. Okay, faham ini maksud yang biru, yang bulat yang penuh ni bermaksud dia termasuk kosong. Kalau yang ni dia tak yang dia tak fill kat dalam tu dia tak termasuk 1, tapi 0.9999 termasuk Faham? Maksudnya dia macam interval week 1 tu yang kita belajar tu. Okay, so now when x approaching to 0, when x approach 0 positif, kalau tengok limit tu 0 positif here, maksudnya kita tengok daripada sebelah kanan, sebelah kanan kosong menuju ke kosong tu. Okay, so sekarang nilai ni berapa? Kalau tengok dekat sini berapa? Siapa tahu? Okay, kalau kita tengok from 0 positif, maksudnya kita nak tengok dekat graf yang dekat atas tu. Yang dekat atas ni graf ni, dia untuk nilai kosong dia menuju ke titik 1 kan? Boleh? Ada soalan? Okay, kalau kosong negatif maksudnya dia menuju kosong daripada sebelah kiri. Okay, bermaksud dekat sini dia nilai dia berapa? Nilai dia ialah ini ialah does not exist. Kenapa saya kata yang ni does not exist? Because of above ada nampak graf tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Okay, so kita tak tahu. Yang menuju ke kosong daripada sebelah kiri tak ada apa-apa nilai. So does not exist. We don't have the value for that. So tak wujud. Faham? Okay, so untuk C, 1 positif. 1 positif maksudnya daripada kanan 1 tu. Okay, nilai dia berapa? Siapa tahu? Daripada kanan 1 tu, okay, look at the graph above, which is, it is 1. Betul Akila. Okay, so now from 1 negative. 1 negative meaning that kita tengok daripada sebelah kiri kanan. Sebelah kiri nombor 1 ni. Maksudnya 1 negative, tengok daripada sebelah kiri 1 tu, tengok graf kat atas. Nilai dia berapa? Berapa? Nilai dia ialah kosong kosong. Kenapa? Saya padam yang atas ni. Okay, now here sebelah kiri 1 ni, sebelah kiri 1, tengok kat atas graf ni ada je, dia menuju ke titik kosong. Boleh? Bila X hampiri 4 positif apa? 4 positif. 4 positif pada sebelah kanan. Nilai dia berapa? 4 positif. Positif ni kita referring to the right hand side. Okay, maksudnya berapa? Tengok graf dekat atas tu. Nilai tak? Tak ada kan? It is does not exist. Okay, so form 4 negative which is daripada sebelah kiri 4 tu, kita tengok kat atas ni, tengok dekat graf, bukan tengok dekat titik di atas tu. We look at the graph here and it's approaching to 1. So nilai 4 daripada arah negatif kiri, nilai dia ialah 1. Okay, clear Tak ada soalan? Okay, so now for number 2. Okay, for number 2 here, kita tengok dekat sini kita nak tahu function to exist. Kalau tahu limit to exist ke tidak, find the limit or explain why they do not exist. Okay, now if x is approaching to 1, bila dia approaching to 1, meaning that kita tengok daripada
kanan satu tu, okey, limit X menghampiri 1, sebelah kanan ialah positif. Nilai dia berapa? Untuk satu positif, limit dia, nilai dia berapa? Tengok graf kat atas ni. Nilai dia ialah kosong. But when we look at limit from X to the approaching to 1 from the left, which is negative. Okay, daripada sebelah kiri, tengok graf yang dekat atas tu, dia menghampiri 1. So, limit daripada sebelah kanan, sebelah kiri tak sama. So, we can conclude that this limit does not exist. Okay, kalau dalam exam dia kata explain why. Explain why, if you tulis yang ni, saya dah nampak dia kiri kanan tak sama macam tu. So, saya dah kira betul. Boleh? And the limit does not exist. Okay, so now for number 2. If you have question, please interrupt me sebab saya tak tahu siapa yang dengar, siapa tak dengar, tak nampak muka kan, tanta ada yang tidur pun. Okay, so now 2. Untuk 2. So sekarang dekat 2, daripada sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita dah nampak clear. Titik tu dia menuju ke satu titik yang sama. Okay, limit dia menuju ke satu titik yang sama. Maksud sini dia akan dapat berapa tu? Dia akan dapat nilai dia ialah 1. So sebelah kiri dengan sebelah kanan tu sama. So the limit exists. Okay. So now for number 3. We look at number 3 from the right and from the left. We see that the limit approaching to 1 point, right? Dia tak ada contradict between the left and the right side. Okay. So now the limit for 3 is equal to what? It up 1 point which is 0. Tengok graf, dia pergi ke satu titik kosong. Okay, so now number 3. Okay, number 3 here. Bila kita nak answer jawapan ni, maksudnya hari tu saya tanya dekat forum kan, ada yang jawab dah betul lah. Dia tepat sekali. Okay, so ada yang jawab dia main asal jawab je sebab dia nak kira attendance kan. Okay, it's okay. Tapi saya dah tengok, maksudnya faham, which is when we want to find the limit, first we have to direct substitution here. When we find the direct substitution here, we get the nilai dia berapa? Direct substitution, di kat sini letak kosong, H ni letak kosong, 3 kali kosong tambah 1, jadi punca 1, jadi nilai dia kita terus dapat 3/2 by using direct substitution, right? Yang nombor 3A ni ada soalan. Terus dapat. So, enough. Dah dapat dah jawapan dia. Okay, untuk B, kita buat direct substitution. Kita ganti dekat sini dengan kosong, ganti dekat sini dengan kosong. Jadi jawapan yang kamu dapat berapa? Kamu akan dapat 0/0, betul? Bila kita dapat 0/0, we are referring to the definition of limit yang number 2 tu, which is bila kita dapat 0/0, kita kena cari by using factorization and conjugate. Okay, can we find the limit here by using factorization? Boleh tak nak faktorkan ni? Senang ke nak faktorkan ni? Bila kita ada square root macam tu, senang ke nak faktorkan? So, kita tahu kat situ the only choice that we have is by using conjugate. Sebab kita tak boleh nak faktorkan yang ni. Okay, so now by using conjugate, we have here it is limit H approaching to 0. Okay, so sekarang kita ada 3H campur 1 punca kuasa, tolak 1. Okay, bahagi dengan H. So sekarang kalau kita ada conjugate dekat situ, maksudnya kita kena darab dengan something yang kita refer yang dekat atas ni. Yang mana yang ada square root, iaitu 3H campur 1. Okay, sekarang it is tolak 1 kan, tapi dekat sini kita kena buat campur 1 dengan 3. Tulis benda yang sama dengan atas sebab kita sekarang ni kita akan darab dengan satu nilai. Yang ni sebenarnya ialah, yang ni semua sebenarnya nilai dia ialah 1. Sebab atas dengan bawah sama kan, bila A per A it become
1. So kita tak ubah sebenarnya, tapi kita nak dapatkan jawapan yang untuk limit ni. So ini kita darab dengan 1 sebenarnya. Okay, so now from here, how can we expand the square root? Kita nak expand the square root dekat sini. Okay, so sekarang kita ada limit. Okay, pen ni kalau guna yang tebal ni macam tak best, tapi tulisan saya yang jadi buruk. Saya punya yang tebal jugalah. Okay, limit kat sini. Okay, kita ada limit H menghampiri kosong. Okay, bila kita buat expand, kita ada 3 H campur 1 punca kuasa 2 kat sini. Faham dapat ni? Sebab yang ni darab dengan yang ni. Okay, lepas tu yang dalam ni pula, ini darab dengan ni. Maksudnya kita ada tolak punca 3H campur 1. Sorry terpaksa gunakan yang tulisan buruk. So okay. Okay, so now kita ada satu lagi. Maksudnya kita kena buat kita kembangkan yang ni darab dengan yang belakang ni, which is tambah 3H campur 1 punca kuasa. Okay, kat sini lepas tu yang belakang ni tolak darab dengan 1, tolak darab tambah, jadi tolak 1 kuasa 2. Dekat bawah ni dia akan, okay, yang bawah ni bila kita nampak ada satu benda yang bukan square root dengan satu benda yang square root, tak perlu kembangkan, just bring dia rapat macam tu. Jadi kat situ 3H campur 1, okay, campur 1. Okay, so now from here kita nampak kat sini yang ni boleh eliminate tolak darab tambah ini akan dapat kosong. Jadi yang tinggal dekat situ ialah 3H campur 1 because of punca kuasa 2, dia akan dapat 3H campur 1. Okay, kat sini ini dah kosong, jadi yang tinggal tolak 1 bahagi dengan H 3. Alah, subhanallah. Kat situ kita ada tadi apa? 3H campur 1 tolak 1 bahagi dengan H. Kat sini kita ada punca kuasa 3H campur 1. Lepas tu tambah 1. Okey, so sekarang dekat sini, daripada yang tadi tu saya tulis balik saya tak tulis lah daripada awal. Okey. Now yang atas ni tinggal yang ada ialah 3H. Okey, so 3H kita tahu atas bawah ada H, so sekarang kita boleh eliminate yang dia punya H. So yang tinggal ialah 3 bahagi dengan 3H campur 1 punca kuasa tambah 1. So now we can direct substitution H approaching to 0. So then we find the answer is 3/2. Sebab sekarang H ini ialah kosong. Okey, yang ni untuk conjugate memang kena buat. Kalau tak buat memang tak tahu macam mana how to expand the conjugate tu. Okey, selesai. Boleh? Ada soalan? Untuk B. Okay, untuk C, sekarang untuk C, first refer to the concept of limit, gantikan 5. Kita akan dapat 0/0. Bila kita dapat 0/0 kat situ, macam tadi kita ada 2 option which is factorization and kita ada 2 option which is factorization sebab dia 0/0 kan, and conjugate because of 0/0 for C ni. Okay, so now here, kita tahu yang ni kita boleh cari guna factorization. So sekarang X tolak 5 bahagi dengan apa? X kuasa 2 tolak 25, kita boleh faktorkan dia kan? Kita boleh faktorkan, kita dapat X tolak 5, X tambah 5. So here is limit, kena tulis limit X menghampiri 5. So here kita tahu kita boleh eliminate atas dengan bawah ni. Yang tinggal ialah limit X menghampiri
5. Atas ialah 1 per X campur 5. So the final answer replace 5 dekat dalam tempat X ni is 1/10. Okay, faham? Okay, so sekarang untuk D pun sama. Bila kita letakkan negatif 5 dalam sini, kamu dapat apa? Untuk D akan dapat 0 per 0. Bila 0 per 0 dekat situ, cari factorization. Cari sendiri dan jawapan akhir dia ialah negatif 7. Okay, for E pun sama juga. Cari guna factorization sebab dia tak 1, kita dapat 0 per 0. Mula-mula mesti direct substitution dulu. So dapat 0 per 0, kita guna factorization dan jawapan akhir dia ialah 3 per 2. Yang ni saya tak terangkan sebab dah tahu kita kena guna factorization. Ini pun sama. Bila kita letak negatif 2, jawapan kita ialah 0 per 0. So then final answer after we do the factorization we get 1/2. Siapa yang dah buat yang untuk C, D, E, F? Ada masalah tak? Okay. Dan akhir ni yang ni, mesti dapat jawapan akhir ni. Untuk F ni dia punya factorization dia macam ada pelik sikit dan mesti cuba dapat yang ni. Saya tak tunjuk, kamu kena cuba. Nanti semua saya bagi je. Tak naklah saya bagi je semua kan, mesti cuba. Okay, so now untuk nombor 4. Okay, nombor 4 ni quite simple. Because of we know that fx is equal to 5 and gx is equal to negative 2. So then replace here. 5 kali dengan negatif 2 dapat negatif 10. Direct answer. Kan just ganti je. Okay, untuk B ni. Okay, jawab. Yang B ni dapat berapa? Kita ada 2. 2 kali dengan 5 kali dengan negatif 2. Kita akan dapat negatif 10. Okay, bila kita ada macam C ni, jawapannya berapa? C ni jawapannya ialah negatif 1. Replace value here. Okay, so then D ni replace value, kita akan dapat 5 per 7. Okay, finish number 4. Tak ada soalan Okay. Macam mana kita jawab yang ni? Untuk yang number 4 ni, kita kena tahu, kita kena guna rumus ini. Okay, so for number 4, number 5, okay, number 5A tu kita tahu kat sini. Okay, bila kita ada X, kita X kuasa 2, bermaksud bila X campur H, dia ialah X campur H kuasa 2. Lepas tu tolak Fx kan. Okay, jadi kat situ tolak Fx kita ialah X. Jadi dia ialah X. Fx kita ialah X kuasa 2. Bahagi kuasa 2 bahagi dengan H. So now this is for limit. Limit H. X kita sama juga dengan 1. So sekarang X ni gantikanlah dengan 1. Okay, so lepas kita gantikan X sama juga dengan 1, so kita punya jawapan dekat situ ialah apa? Akan dapat limit H menghampiri kosong. Okay, lepas tu dalam ni ialah kembang ni kamu akan dapat, kembangkan lepas tu tolakkan dengan yang belakang, nanti kamu akan dapat 2H campur H kuasa 2 bahagi dengan H. Okay, lepas buat pengembangan, simplify yang atas. Okay, so now bila kita gantikan dengan kosong, dalam direct substitution kamu akan dapat 0 per 0, betul. So yang ni tak boleh, so now kita tahu benda ni dia boleh faktor. Betul. Okay, so now the idea is faktorkan dia. So now kita nak eliminate atas bawah so that kita tak dapat 0 per 0. Okay, so sekarang kita faktorkan dia, kita dapat apa? Macam mana kita nak keluarkan H daripada atas tu? Kita keluarkan H yang bawah, dalam dia tinggal 2 tambah
H. Okay, divided by H. Lepas faktor baru boleh eliminate. Jangan eliminate terus ke atas tu. Nanti takut confuse. Okay, so now the final answer after we do the substitution H is equal to 0, the final answer will be 2. Okay. So yang B pun sama, sila buat macam tu, gantikan dalam rumus yang ni macam saya buat tadi, gantikan macam mana nak dapat X campur H. Kalau X campur H untuk atas ni akan dapat 3 X, every time nampak X campur H, tolak 4, tolak dengan, okay, Fx je ialah 3X tolak 4. Okay, bahagi dengan H. Okay, macam mana dapat yang ni? Sila settlekan. Ada yang macam tak faham kan untuk X campur H tu every time nampak ni. Dan bila kita tolak, saya memang akan buat kurungan. Sebab nanti tak nak, bila kita dah kembangkan, dia terlupa. Sebenarnya benda ni ialah tolak-tolak, dia jadi tambah kan. Okay, so now dekat sini akan, okay, gantikan X sebagai 2. Gantikan X dekat sini sebagai 2. Lepas tu tengok kamu punya equation apa per apa ni. Dapat 0 per 0 ke? Bila dapat 0 per 0, tengok equation ni dia tak ada square root kan. So guna factorization. Then the final answer will be 3. Okay, nanti akan dapat 3. Sila selesaikan ya yang ni. Okay, so untuk C pula. Untuk C, kita ada guna rumus yang sama yang ni. Okay, untuk yang C ni kita ada pun square root X. Okay, square root X kita masuk dekat tempat X campur H, dia dapat X campur H square root divided by, okay, Fx kita ialah square root X. Okay, divided by H, then we know that our X is equal to 7. So sekarang gantikanlah X kita ni sebagai 7. Okay, so now this is 7 and this is 7. Okay, after that we replace H dengan kosong. Kita replace H dengan kosong, kita dapat 0 per 0. So here the only idea is to use the conjugate. Please use the conjugate and times with this. Conjugate dia berapa ni? Conjugate dia ialah square root tambah H tambah 7 bahagi dengan square root 7 tambah H tambah 7. Okay. Okay, darabkan dengan ni. Kembangkan, nanti jawapan akhir akan dapat, sila buat yang ni, nanti jawapan di akhir dia, saya tak ada jawapan untuk yang ni. Nanti cari jawapan akhir dia dapat berapa. Okay, the idea is here using conjugate. Okay, so now number 6. Okay, number 6 sekarang. Okay, this is the macam mana kita nak cari limit. Limit yang akhir yang kat sini ialah kita guna apa? Kita guna when X is approaching to infinity. When X is approaching to infinity here, 2 bahagi infinity akan dapat 0. So yang pertama ni akan dapat jawapan dia ialah negatif 3. Okay, yang B ni, yang ini, bila kita ada approaching to infinity, when limit X approaching infinity, so yang ni kita tahu the denominator power yang paling kecil ialah paling besar ialah X kan. Okay, so sekarang kita buat 2X per X, so semua akan bahagikan dengan X sebab yang ini by referring to the rule. 3 bahagi X, then 5X bahagi dengan X campur 7 bahagi dengan X. So yang ni boleh eliminate ni. Okay, so yang ni akan dapat 0, 0 dan nilai ni saya buat kat atas dia akan dapat 2 tambah 0 ya, bahagi dengan 5 tambah 0. Okay, answer will be 2/5 for B. Okay, then C. Untuk C ni kat sini, okay, sama juga. So sekarang semua kena bahagi dengan X kuasa 2 sebab denominator yang paling besar kuasa dia ialah X kuasa 2. Dan buat macam tadi, the final answer will be untuk C ialah untuk C ni kita dapat jawapan dia
kosong. Untuk D jawapannya ialah 7. Untuk D ni, the highest number denominator power dia ialah X kuasa 3. Jadi semua bahagi dengan X kuasa 3. So kita dapat jawapan dia ialah 7. Untuk E pula, dan jawapan akhir dia ialah kosong kat sini. Ni highest number denominator dia ialah X X kuasa 1. Sekarang punca X kat atas ni, bila punca X dia akan X kuasa setengah bahagi dengan X. Okey, kat situ 2, ada 2. So sekarang kita boleh eliminate atas, tapi yang bawah ni akan tinggal lagi setengah A. Macam mana? So sekarang selesaikan ni, nanti akan dapat jawapan dia kosong. Sila buat. Nak tahu kamu boleh jawab ke tidak. Okay, so now for number 7 ni semua continuity. We begin, kita akan buat benda ni dekat dalam net untuk continuity. Okay, ada satu yang tutorial ni dia tak cover, iaitu apa? Iaitu bila kita cari 1 over X limit, yang ni untuk soalan macam ni, X menghampiri kosong. Bila macam ni nanti jawapan akhir dia kita akan dapat infinity, right? Tapi sekarang untuk yang ni kita kena consider from positif kosong dengan from limit dia daripada X menghampiri kosong negatif. Yang ini soalan macam ni bila kita dapat infinity jangan stop dekat sini. Maksudnya kamu kena buat from kat sini X dia kosong kan, from negatif yang buat table tu. Okey, cari dia daripada sebelah kanan yang positif ni, nilai dia berapa, adakah dia menghampiri ke positif infinity or negative infinity. Dan here from negative side, ini negative side, adakah dia positif or negative infinity. Then baru dapat final answer. Okay, boleh. So here finish our topic limit. If there is question, please. Ada soalan tak?